Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pengurusi surga kita, Tuan Imam berkuasa surga, seterusnya para jemaah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala kan pada petang ini kita dapat bersama-sama di rumah Allah ni dapat menunaikan solat maghrib berjemaah. Ta'ala beri peluang kepada kita untuk hadir ke rumah Allah ni menunaikan solat maghrib, dan insyaAllah sekejap lagi kita akan solat isyak berjemaah. Hidayah Ta'ala begini bukan mudah. Kita jangan anggap dapat mari surga ni, Allah ni biasa je. Sebab ramai lagi di sana yang orang lebih senang daripada kita, sihat daripada kita, ada kenderaan yang baik daripada kita, tapi tak dapat hadir ke rumah Allah. Kita pada malam ini Allah Ta'ala pilih dapat bersama-sama di rumah Allah ni solat maghrib berjemaah. Jadi malam ni saya nak mari surga ni pasal kekok juga ni, sebab surga ni tempat adanya kuliah yang hebat-hebat. Dan orang surga ni orang yang kita taraf ulama' belah Kedah ni ada sini pasal kekok juga. Rasa saya sendiri bawah tu je tadi, Padang duduk sini. Ada orang tanya bila mula dah beri kuliah surga ni, beri tazkirah. Saya kata lepas jadi wakil ayat. Wakil ayat ni kena turun ke kampung-kampung surga jumpa rakyat. Bukan tazkirah banyak sangat, tapi jumpa rakyat saja, kita baca sepatas lidah, orang kita tahu. Terima kasih kepada surga ni bila jemput saya ni. Bersalah nak mari, tak mau mari. Tapi bila sebut wakil ayat ni kena mari juga, jumpa rakyat. Sebahagian besar di surga ni ada pengundi dalam bidung air putih. Saya rasa gitulah. Jadi hari ini malam saya nak baca bincang sikit berhubungan hadis Rasulullah yang biasa kita dengar dah lah. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Maknanya ketahuilah bahawa dalam jasad manusia itu ada seketul daging, mudghah. Jika baik ia, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika rosak ia, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Ini tak ada doa sejak manusia ni ada seketul daging yang dalam bahasa dipanggil mudghah. Nabi kata comel daging ni, comel jasad tu. Rosak daging ni, rosak jasad. Apa dia? Ala huya qalbi, dia adalah hati. Hati dalam. Yang mana hati kita saja yang tahu. Allah Ta'ala kata lagi, kalau kita rapat mana dengan orang sekalipun, belaga belakang pun duduk, tak tahu sahabat sebelah hati dia macam sekarang ni, duduk dekat ni. Tak tahu hati, masing-masing ada. Masing-masing ada hati. Masing-masing tahu hati masing-masing. Dalam buku ni dia sebut hati yang dipahami dalam bahasa Arab ialah qalbu, iaitu anggota yang terletak di sebelah kiri dada. Sebelah kiri ni ada sini. Sebelah kiri ni. Dan merupakan bahagian terpenting bagi pergerakan darah. Kalau kita tengok sini, kalau sakit sebelah ni, jantung ni. Kat gerakan darah. Dalam buku ni. Qalaba dalam bahasa Arab bermaksud membalikkan. Sesuai dengan sifat hati, sentiasa berubah balik dan berubah-ubah. Memang. Nabi kata, hati kita ni kadang-kadang pagi tu beriman, tengah hari lemah iman, dan ada malam kufur, pagi esok beriman balik.
mudah bolak balik. Gerak hari ni gini, hari ni gini. Pagi sokong puak ni, tengah hari sokong puak lain pula. Malam sokong lain, gerak berubah-ubah. Itulah hati. Sebab tu Nabi pesan kita kena doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku atas agamamu. Doa sama. Sebab hati ni memang bergerak. Arwah tu Guni Aziz, dia pun dalam kuliah dia, saya baca, saya dengar kuliah dia sebut. Ibarat hati ni macam kita pegang puting colok ni, kita boleh buat gerak. Buat gini boleh, pulah gini boleh, pulah gini. Mudahnya bergerak hati. Allah Ta'ala boleh, pagi dia boleh bolak, boleh pusing, boleh gini. Mudahnya hati ni bergerak balik. Kadang-kadang hati itu taat, kadang-kadang hati itu leka. Kadang-kadang hati itu dimari dengar sekejap, disuruh masjid tengok isteri berasa insaf je, berasa nak buat je. Dengar Tok Guru sebut. Kalau kita dah umur, dah lanjut, dah tua lanjut umur ni, usia dah lama, dekat nak tu dah 60 warga emas dah. Baca ni amal ni, jangan tinggal 4 perkara. Pertama sekali, jangan tinggal sodak, jangan lengah-lengahkan sodak, jangan lewat-lewat semayang. Dan solat ni, solat fardu, solat sunat, semua ilmu kita tahu terguna berlaku. Kita mari jejak kata, ya sungguh lemah banyak kita ni. Esok nak start solat pagi, esok nak start solat duha, solat sunat isra' nak start 2-3 hari, lepas tu hilang balik, leka semula. Masa dengar tu mari jejak nak buat. Nabi kata solat duha tak pernah tinggal. Kita mampu buat 2, kalau kuat buat 4, kalau kuat buat 6 rakaat. Dia mari kita ni rasa betul sungguh umur 60 dah, 65 dah, warga emas dah, tak ada masa dah, tak mau kerja-kerja dah, dunia ni nak tumpu pada ibadat. Dia mari sekali, mari 2-3 hari kemudian leka balik macam asal semula. Kadang-kadang taat, kadang-kadang leka. Inilah hati kita. Hati adalah raja di seluruh jasad. Raja tu dalam pakai kulit duduk dalam wak main gerak dalam. Raja, tangan raja di hati, telinga raja di hati, mata raja di hati, mulut raja di hati, kaki raja di hati. Hati yang bergerak-gerakkan tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, semuanya pada hati berlaku. Hati juga adalah tempat jatuh pandangan Allah Ta'ala. Kerana ia tempat terletaknya niat seseorang untuk beramal. Hebatlah. Belajar ibadat ni pada kecil, belajar taharah, bersuci, air mutlak, air mutamaji, air mutanaji, air mustamah, belajar belaka. Pasal nak bersuci, nak ambil semayang, molek betul. Belajar bab semayang pula. Siapa masa semayang datang hati. Banyak ibadat lain Allah tengok hati kita, ikhlas tak ikhlas. Sebab jatuh pada Allah Ta'ala. Walaupun amalan seseorang tu mendapati semua syarat, syarat semua sekali dah. Semayang comel dah ni, tengok tertik tu ni, rukun kau ni, rukun peli, tamak tenuh dah kena. Ia tetap tidak akan mendapat pahala jika hati yang tidak ikhlas kerana Allah semata-mata. Tidak dapat pahala. Sebaliknya, jika seorang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan dan ikhlas, dia akan mendapat pahala walaupun perbuatan itu tidak dilakukannya. Orang tu dia niat je. Sekarang lepas balik rumah kan niat, esok pergi pasar, esok cari ayam 2 ekor. Ayam mahal dah ni. Jirang kita tu, orang miskin, nak beli ayam 2 ekor, nak beri sedekah. Niat ikhlas lagi. Pagi esok pergi situ, tak ingat. Kalau tak anda beri dah dapat pahala dah. Kalau tak buat lagi. Niat semalam, niat ikhlas ni, bukan nak angan-angan dah. Niat sungguh.
Ibu tu sehari tak ingat. Allah Ta'ala beri dah pahala. Kalau buat 10. Hatinya ada dua. Satu hati yang sehat, hati yang sakit. Kalau sakit hati tu, hati yang fizikal ni boleh pergi hospital. Ada kanser hati, sakit hati, radang hati, boleh pergi hospital. Doktor cek, x-ray, scan, CT scan dapat dah. Ni kanser. Operate, buang separuh. Mudah. Tapi hati ni yang sakit, hati di segi rohani. Kita sebut hati yang sehat. Hati sehat sini ada 8 hati sehat ni. Yang pertama, sabar dalam segala kesusahan. Bila mari musibah, mari benda ujian, kita sabar. Sabar ni mudah sebut, tapi nak buat ni payah. Sabar sebagai pada iman. Susah. Ada orang kena musibah, kematian anak. Anak seorang je. Orang yang anak 13 dah mati pun. Anak seorang dia dah sudung, dia dah bongsu, dia dah ayah, dia dah keluarga, dia dah segala-galanya. Tiba-tiba tak nak ambil anak. Kena musibah. Murung. Tak keluar rumah. Berminggu-minggu murung. Mari sangat fikir ni macam mana tak nak ambil ni anak aku ni. Yang orang lain anak berbelah-belah orang tak ambil pun. Kita seorang ni je anak ni. Buah hati kesayangan ibu, ayah. Ibu tak nak ambil. Sabar, orang sabar tinggi ni. Banyak dapat pahala banyak. Ujian ni mari. Berani dan tidak takut apa selain Allah Ta'ala. Hati molek ni. Berani. Nabi kata, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa dia melihat benda tak molek, benda mungkar, benda keji, benda maksiat, falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan kuasa yang ada. Ada kat rumah kita ni, orang nak mari pok, contoh, pok sak dadah ke, kita pergi ubah, kita pergi rombok semua sekali. Buang semua sekali. Pok dia terbasar begitu ni. Kita kuat guna dengan kuasa. Failal suailan statik pabilisan ni dak go rasa dengan apa? Dengan kuasa pabilisan ni dengan mulut cerita ke orang dak boleh ni tak baik jangan buat. Tak takutlah. Ada orang takut. Nak takut nak telefon ke orang berkenaan tak berani. Setahun dah ni. Ni kawasan yang kuat. Budak-budak tempat dia pisah dadah. Tak berani telefon ke polis ni kata, telefon kan mau ikan ada jadi. Takut. Kalau berani belaka maksiat dah banyak. Yang ketiga, syukur atas setiap kesenangan. Syukur. Tadi syukur dapat mari surga. Syukur keluarga, anak berjaya. Syukur jiran-jiran baik-baik belaka. Kita sehat. Orang lain kena pergi hospital, Allah tengok terlantar, hak ni sama wayar tu, hak ni pakar ni macam-macam. Syukur kita Allah Ta'ala beri lagi sehat, dapat mari surga ni. 2-3 tahun lepas saya pergi ziarah ayah kepada orang rumah saya di mana tua dah, rumah dia dekat dengan surga. Bila dengar azan dia nangis. Dia kecil hati. Kata buat apa nangis? Saya tak boleh dengar azan. Sebab saya sehat dulu. Saya lah Tok Imam tak ada. Saya dari Tok Imam. Tu bila tak ada saya Tok Bila. Bila kena sakit ni, kanser prostat ni, dia kena pakai beg ni. Pun ni beg kecil duduk luar. Orang ikat kat pinggang. Sedih dia bila mari orang azan ni, mari perasaan dia nak pergi masjid tak boleh, suat tak boleh. Pasal zaman muda dia, zaman dia sihat, tu disuruh tepat dia. Saya kata, kalau dah gitu, dapat juga pahala. Pasal selama kini kita duduk sisok muda. Dapat juga, kalau tak boleh pergi surga. Tak sihat. Sakit. Jadi syukur lah kita ni belum mari surga ni. Pujuk hati kita. Ada orang mari surga duduk atas kursi atas kursi. Mari piping. Tapi ada orang tak boleh mari teguh.
Terlantar dia di rumah. Ada orang 14 tahun atas katil sakit. Kita pergi ziarah, tanya, dia siapa jaga ni? Saya ni isteri dia. Jaga suami sakit 14 tahun. Dia kat loceng, tank di kat katil tu, dia kena seduk kohok dia ni. Kalau dia lemah, dia tarik tank ni, loceng ni, mari seduk kat keluar. Tanya dia baru tahu 14 tahun jaga suami. Sabar. Lepas setahun pergi pula. Orang ajak pergi tengok tak ada dah. Kau jaga dia dulu. Ada orang muda pula. Ni siapa jaga ni? Saya anak dia berhenti kerja. Mak mati lah. Mak segor-gor tu, hak muda tu mati mak dulu pada ayah hak sakit. Sabar. Yang keempat zuhud. Dia tidak mencintai dunia. Zuhud ni bukan makna kita duk mengatik, duk zikir sama tak. Dia tak cinta dunia. Ke mana-mana pun dunia ni yang habis gitu je. Kerja dah. Cari duit dah, tapi bukan untuk dunia. Duit banyak guna untuk akhirat. Ada orang sebab balah golok dunia. Tanah balah. Tanah dia tak minta lagi, dia cuk lagi. Dia pakat 3 orang ni, tanah ni kita nak minta, kerajaan nak minta ni, nak mohon tanah ni. Duk berangang-rangang 3 orang tu. Tiba-tiba senyap-senyap orang lain tu dia mohon. Bila mohon dah dapat surat lesen ni, dia bersih kan? Panggil lesen bersih kan? Bersih habis dia cik, mari 3 orang mari. Apa awak ambil tanah saya ni? Tak ada tanah awak, saya mohon dengan kerajaan dapat tanah. Tak ada. Kalau awak mohon, mesti saya tak dia mohon sebab dia bertindih permohonan. Saya cuk lama dah nak mohon, dia kata. Dia kata dia baru nak mohon. Tu nak golok, nak tetak. Padahal tak kena mengena pun dia cuma cuk lagi. Cinta pada dunia. Padahalnya dia tak ada benda pun dah diambil lah. Tak ada rezeki tu. Orang zuhud ni tak nampak dunia. Dia buat kerja tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat. Yang kelima tawakal, redha dengan ketentuan Allah Taala. Tawakal. Redha berobat dah. Habis dah. Ikhtiar gitu, ni habis dah. Kalau anak sekolah habis tuition dah, cikgu tuition. Kau bijak-bijak tuition atas belaka dah. Atas sen tiba-tiba mari tuition Allah. Betih rambut ni. Habis banyak sen kemuk ni. Tak boleh juga. Orang lain dapat 5 ialah tu. Tak boleh. Bapa murid. Tak reda. Tak tawakal. Sakit. Habis dah berobat. Tiba-tiba tak ambil nyawa dia. Sedih. Boleh sedih tapi kalau tentu Allah kita kena reda. Saya pengalaman pasal anak meninggal buat ni. Lepas dah dapat belajar. 5 tahun belajar. Dapat degree. Dapat CJ dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil. Dia mari mikir kau Allah 5 tahun belajar sembah. Tiba-tiba lepas dapat CJ, dapat kerja, dah boleh mati Allah Ta'ala ambil. Dia mari. Orang dah pernah kena dah tahu lah. Kita dah tak tahu dah dapat pengalaman ni memang terkesan sangat puja Allah Ta'ala ni. Tapi kita tawakal redha lah. Percaya qada dan qadar ni. Rukun iman. Yang keenam, warak iaitu menjauhi perkara yang subhah. Benda subhah dia tak ambil. Tak usah badah lah. Gini kata gini, subhah boleh, subhah kata gini tak sah. Pergi di pasar raya, bawa troli. Nak beli ayam ni, ayam sembelih tengok, tak cok halal ayam ni. Tapi nampak orang beli belaka. Jadi was-was kita, was-was subhah, rasa. Tengok makanan pula, tengok tak ada label, cok halal yakin tak ada, rasa beli. Elok daripada benda subhah. Warak. Hati yang warak, hati yang sehat. Yang ketujuh, ingat akan mati. Ingat mati dah lama dah kita ni. Tak ada boleh tukar langit.
Mati, pak kawan kita ni mati. Cek, kita boleh cek kawan kita masa sekolah mula. Start di sekolah rendah. Berapa orang ada? Berapa orang ada yang meninggal? Cek sekolah menengah pula. Berapa orang ada yang meninggal? Cek bersama rakan sekerja pula. Berapa orang ada yang meninggal? Tak ada dah. Ada 3-4 orang lagi dah. Ingat mati. Bila ingat mati, kita kuat lah. Buat bekal untuk masuk nak mati ni. Hati yang sehat. Yang ke-8, takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat di mana-mana pun. Tak lepas kita ni. Duduk situ, duduk sini, pergi mana-mana pun. Merancung, pergi Tokyo ke, pergi Hanyai ke, Allah Ta'ala nampak. Ada setengah orang duduk kampung ni baik je. Dah lepas kat orang lain, Allah tak nampak. Macam-macam. Ni cari, cerita. Takut Allah Ta'ala. Habis hak tu, hati yang sihat tu, kita tengok hati sakit pula. Ni hak negatif ni. Kalau tadi hak positif. Yang pertama sekali hasad dengki. Ni. Hasad dengki ni dia tengok orang lain hebat pada dia. Dia mari perasaan hasad dengki. Kalau orang jadi apa pada dia lagi dia setuju, lagi dia suka. Hasad dengki ni dia cukup pahala, cukup ibadat kita. Ada. Dia dendam. Membara hati dendam. Tak boleh tengok orang senang. Hasad. Ada cerita ustaz dia mengajar saya dengar. Dia mengajar bab hasad dengki gini sarah ni adalah muslimat tanya. Ustaz nak tanya sen. Ada jiran saya tu dia baru pindah. Rumah dia pindah sewa rumah tu 2 tingkat. Besar rumah tu buat mari macam-macam. Lepas tu lalu ke rumah kita dak tengok dak paling pun buat kerah gitu. Dak paling-paling kita dak talambu dak paling. Sombong dia kata. Ustaz kata, dah awak nak cek dulu. Mungkin dia ni sakit tekak ke. Kerah tekak nak paling tak boleh. Paling ke tubuh-tubuh gitu. Dia malah paling. Lepas tu dak ustaz. Dak. Dia keling pula. Dapat dia keling tengok gitu. Ustaz kata keling tu mungkin mata dia juling. Cek tu. Ustaz nak beki hati dia supaya jangan deki dengan orang baru ni, kau mari macam-macam ni. Bakal kereta besar apa gitu gini. Kata dak ustaz apa kali keling saja ludah pula. Depan rumah tangga kita duduk atas lampu. Tegur dak ludah pula. Ustaz kata dah ludah ni takut betul dah air liur banyak kat situ. Nak beki hati supaya kita ni bila tengok orang lebih dari kita, patut kita pergi rumah dia. Dia baru mari kat dia. Dua ni demo duduk mana mula. Baru pindah sini beli ke rumah ni ke sewa. Tanya, tak aruh dulu. Jiran kita dah mari dah hati tak molek ni, tengok jiran mari dengan rumah, mari dengan kakak besar, pindah kursi set mana-macam ni. Hebat ni. Mari perasaan dengki. Hasad dengki. Yang kedua riak. Riak ni biasa dah ikhlas. Buat amal kebajikan, buat tu buat ni, tolong orang dak ikhlas. Sedekah dak ikhlas. Beramal tak ikhlas. Riak. Ni pun tadi hati riak ni tak ada. Kalau tak tengok pada hati tadi, pahala kita buat tak ada. Yang ketiga, ujub. Ujub ni bangga diri. Dia rasa dia hebat. Dengan ilmu dia banyak, berarti dia tak hebat. Kalau tak dengar pandangan dia marah. Berasa diri ni hebat. Keluarga dia orang kaya, orang hebat. Jadi jatah kuasa kampung betul lah. Jabatan kuasa Kecamatan Kapung. JPKK ke JKK tak kira dah. Ketua JPKK tu sekolah Jahannam je sekolah. Dia ni degree. Orang lain tu semua ada SRP, ada Jahannam ramai-ramai. Dia seorang aja degree. Dia konon dia lepas universiti. Jadi jabatan kuasa. Bukan pengurusi, jabatan kuasa biasa je. Mesyuarat lah kita ni, mesyuarat nak buat gini. Mesyuarat ni, kemudian tu dah kita nak buat ni, kapung ni. Ada cadangan, dia cadang, gini cadang. Hebat dia cadang. Orang hak ni, hak dia nak cadang juga. Ambil cadang gini. Pengurusi kata, kita kena ngundi sama-sama molek dah kecadangan ni. Ngundi lah. Siapa sokong hak ni? Siapa sokong? Tiba tu, hak dia dah kata sokong. Dia mari dulu. Tidur mana? Baik rumah tidur. Aku ni habis kan dah cadang ni. Gini.
Kalau juga dia menang, dia henang. Dia mari perasaan. Ujuk dia bangga diri. Bukan setakat tu. Pagi esok, makan kena kopi pula minum air. Cerita. Oh, dak pakar biar-biar tu. Musa Ramadan. Kita cadang tak dengar. Dia dengar stok sekolah tu. Pakai dak kopi dia bawa. Bulan depan, pengurusi buat surat panggil pun Musa. Dak dia. Dia ambil Musa. Dak dengar cakap orang. Tengok. Dia mari bangga diri. Padahalnya wa amrum syura bainahum. Membuat kerja sekarang kena musyawarah, bincang. Keputusan kena ikut. Walaupun mu hebat mana pun. Tusan buat dah. Undi dah mu tak menang. Menang lain. Sokong dah. Dah. Sebab ujuk ni tinggi. Kita ni panggil ego. Oh, ego ni hebat. Dia bahasa dia je betul. Dia je hebat. Tak dengar orang lain. Sifat ego. Ego ada belaka. Semua orang ada ego belaka. Tapi dia boleh turun darjah ego dia tu. Dia dengar pandangan lebih dengar betul juga. Mikir banyak kali, tak kali. Turun. Dan orang lelaki ego. Orang puan belawang siapa dengan orang rumah. Tak ngalah. Ego pertahankan sifat ego dia tu. Yang keempat, takabur, sombong. Berasa tinggi. Anak-anak kerja belaka. Luar negeri belaka anak. Berasa hebat, sombong. Yang kelima, panah barang. Panah barang ni orang sini panggil mana? Musang. Musang. Orang sini panggil musang. Orang Kuala Lumpur panggil panah barang. Orang Kelantan panggil mana? Pongoh lah. Pongoh. Nyedam pongoh sungguh. Kelewang terbang. Kelewang godok terbang. Masa pongoh tu dah, masa musang tu. Tu hati sakit tu. Kalau dia tahu hati dia boleh buat sebenarnya. Tapi dia ikut area hati. Ada cerita arwah pada Ustaz dagang, dia ngajar kita Al-Mu'in bab puasa. Dia ngajar, lepas tu ada panah barang ni. Cerita orang tu tak kira musang. Bulan puasa akhir dah. Akhir 28 hari dah puasa. Dah cucu balik belaka. Cucu nak balik belajar ke kampung, rumah tak kira. Ramai berderu-derang rumah tak kira balik. Ni Ustaz belakang cerita. Saya nak cerita orang musang ni. Tak kira pukul 6 petang duduk geng-geng tepi pintu. Letih tunggu buka puasa. Penat dah. 28 hari dah puasa. Rumah pula latar papang, latar gelegar. Kau seming tak apa, latar gelegar. Agak cucu ni pelari, berambak ni. Bergegar ni. Kau bergegar, kau berambak dah budak. Tak kira kata duduk diam kau. Tak kira teh ni. Tak kira ni puasa ni. Nak buka ni. Budak, kau marah, kau berlari. Puasanya. Tak kira mau sama dengan serabut aku budak ni. Masuk dapur, kucai kita. Saya kopi tak serabut. Tak kira pun kucai kita. Aku serabut budak-budak tu. Aku nak tidur rehat tak boleh. Mana kucai, air teh tak serabut. Minum, buka puasa tak serabut. Tu musang. Lepas minum air teh tu, tanya, Mek, basikal mana basikal? Ada basikal di bawah rumah. Sebab apa? Tak kira nak kedai beli rokok. Okey, tak ambil lah. Nak tak ambil cucu ke basikal siapa kedai. Dah ada kata, dah tahu buka puasa dah ni. Pasal dekat nak buka pergi beli rokok. Balik. Gori basikal kenyek. Bunyi gugak. Tengok, bocor. Pelayar. Allah bocor pun akak bong untuk lagu. Buang tunggu basikal. Cerita Musa. Baik di rumah. Cucu tanya, dah mana basikal kita tak kita mana? Aku tahu. Tengok. Cerita mana barang ni. Yang ke 6, cinta dunia, harta keturunan pangkat. Hati tak mana. Yang ke 7, tamak. Tamak ni sikap lah. Sikap itu. Ada dah nak banyak lagi. Ada dah nak banyak lagi. Saya tengok ada permohonan tanah tau. Ada permohonan tu 23 lok tanah. Dia kata kita mau tanah ni, di jabatan kata tanah milik kita. Tambah lain-lain 23 lok.
Hak ni seka kebun ni, paika kebun gotoh ni, kebun durian, tanah lok rumah kedah beli. Minta lagi. Mau lagi. Orang tak ada tanah tersabah lah. Hak 23 lok dah ada, mau lagi. Minta tanah lagi. Nak lagi, jumpa kita lagi. Wabi tolong orang ni, saya mau tanah ni. Tolong sokong. Kau 23 lok tak ayah dah. Buat gimana 23 lok ni? Tak ayah dah. Tapi gitulah tamu. Piramli sebut dah kan? Lepas aku bagi. Mung hang aku, hang aku. Piramli buat ni betul-betul masyarakat kita. Yang ke-8 bakir, kedekut. Kedekut dah lalu. Kalau kita payah kopi lah, kedekut. Sebab tu piramli buat bilang Haji Bakir. Di Mekah dah nu habis ibu-ibu. Rumah bakir, kedekut. Payah nak keluar. Jadi hak kita sebut tadi, hak sifat negatif tu kalau kita boleh kokoh. Kalau bakir, kita tahu lah biasa saya ni biasa kutip derma, sumbangan buat makan malam, kadang-kadang nak bagi kat orang miskin belum puasa tu buat makan malam. Makan malam ni bukan murah, semeja 1,000, sekursi 100. Kita pergi jumpa kita nak buat makan malam, cari dana sikit ni nak bagi kat orang miskin ni. Kita buat makan malam semeja 10 orang 1,000. Dia kata makan dia banyak sangat. 100 makan dia. Kita tu bukan nak makan, kita kutip derma untuk beri sumbangan kepada orang miskin, orang susah bulan puasa ni. Ambil 20 riyal. 20 riyal ambil. Sekursi tak buat nak beri 100. Dulu ada orang korek baca dulu. Baca di bandar ada tu baca. Kita pergi Allah. Pak tolong pak ni beli kita cari derma. Sekursi 100 riyal. Semeja 1,000. Kutip derma ni nak beri sumbang kepada fakir miskin ada di Kemama ni. Bulan puasa tu bagi semua dulu. Ambil. Hak dia batas situ sanggup beli 100 riyal sekursi. Dia tambah tak pergi pun beri saja situ. Hak tadi hak bakir tadi, hak rumah 2 tingkat ni, hak nega lagi kedai runcit besar ni 20 riyal je. Bakir. Bukan mudah. Kau dah bakir situ lah. Jadi masa tak insya-Allah. Ada lagi sikit lagi. Cara menjaga kesihatan, jaga hati ni guna. Jadi kitab ni ada sebutlah cara. Yang pertama sekali ingat Allah Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah Taala kata ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd 2:28. Ingat zikir ya. Zikir Allah Taala. Bila kita zikir tenang hati. Yang kedua menjaga amalan fardu. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jaga solat. Yang ketiga mohon doa agar sentiasa diterangkan hati. Tadi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Siti Aisyah bertanya Rasulullah, mengapa baginda begitu mengulanginya? Sabda Nabi SAW, sesungguhnya dari hati anak Adam berada di dalam 2 jari Allah. Siti Aisyah dengar sama Nabi doa ni, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa la ta'ti. Dengar sama. Siti Aisyah tanya Nabi Rasulullah, apa mu doanya? Dia kata hati anak Adam ni macam dia 2 jari Allah Taala. Ibarat gitu. Dia ada 2 jari Allah Taala. Mudah nak pusing boleh raka. Jika dia kehendaki, dia akan tetapkan atau sebaliknya. Kalau dia nak mu tetap, dia tetap Allah Taala. Kalau dia nak baliklah. Sebab tu Nabi tak tinggal doa ni. Yang keempat, mengelakkan dari sumber yang haram dan menunaikan amanah. Sumber haram. Banyaklah haram nak tipu apa. Ada ustaz Jah bang dia kuliah di Masjid Mak Cili. Dia sebut di Perak. Satu ketika di Perak ni ada jawatan kuasa masjid, dia nak beli tanah. Tanah nak infak pada masjid, nak buat bangunan lah masjid tu.
Nak duit tak ada. Buka tabung tak cukup. Akhirnya jatuh ke masjid setuju. Orang ada duit banyak dulu, 3 orang ni setuju. Infak dulu, advance dulu. Waktu big sign ni advance, 2-3 orang jatuh kawasan masjid. Waktu big dah. Belilah tanah tu. Tak ada tukar nama lagi. Sudah berdiri gitu gini. Kerajaan nak ambil tanah ni, nak buat projek. Kerajaan bayar. Bayar dengan harga yang tinggi. Bayar pampasan. Bila dengar kerajaan bayar, hak 3 orang tadi, hak dia pakai sen, dia pakak. Banyak sen kita boleh. Pada tadi dia beli untuk masjid dah. Sepatutnya tak dia ambil modal dia lah. Hak waktu tu dah. Ada dengan hak lebih-lebih hak ambil dia berlaku. Tu jatuh masjid tu. Dia jaga masjid. Boleh buat gitu. Ni hak haram ni. Yang kelima, mengingati mati semenjauhi kubur. Nak pujuk hati kita ingat mati, pergilah kubur. Hari-hari kubur, ingat mati. Abu Darda berkata, jikalau hatiku tidak mengingat mati, aku bimbang. Ia akan menyebabkan hati aku rosak. Kita ingat mati, hati je rosak. Hati je, tadilah. Sifat negatif, lara dan sebagainya. Yang keenam, melazimi pengajian ilmu. Ilmu, surah, tazkirah, kuliah. Ada tu dengar, duduk, mari semua, selalu. Yang kedua, sentiasa bertaubat. Taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibnu Qayyim kata, tertutupnya hati dengan 2 perkara. Hati tutup 2 perkara. Pertama, dengan kelalaian dan dosa. Lalai dan banyak buat dosa. Dan terbukanya hati kena 2, taubat dan istighfar. Buka balik hati ni, kita taubat. Istighfar. Nabi 70 kali sehari istighfar. Ada setengah hadis Nabi 100 kali istighfar sehari. Nabi hak maksum dah, hak sahih dah, nama dah surga dah, hari surga, tapi dia masih lagi beristighfar. Buat kita ni dauh dengan Nabi. Bukan 100, bukan 200, kena banyak lagi, lebih lagi. Kalau lepas waktu kita taubat istighfar 20 kali. 5 waktu 100. Tak padang 100 sama dengan Nabi baru. Kena lebih pada tu lagi. Yang ke-8, mendampingi ulama. Setelah mengambil kes tahu kes hidup ulama. Hidup dekat dengan ulama. Ni duk kutuk ulama dah ni dalam Facebook Macam-macam duk kata ulama. Sentiasa mengimpikan akhirat. Ganjaran akhirat dan tidak menggerakkan ganjaran dunia. Duk tengok semua. Dalam syurga tu, orang buat macam ni, mahligai Allah buat. Dalam sungai mengalirnya air sungai, air susu, putih bersusu, airnya manis daripada madu. Kita impi nak tu. Nak mahligai tu. Nak mahligai, kena buat ni. Sebagai motivasi kepada kita. Nak. Impikan ganjaran akhirat. Yang ke-10, banyak baca Quran. Yang ke-11, menambah amalan-amalan sunat. Hak sunat tambah, hak tak ada buat. Kemudian berbuat baik sama makhluk, termasuk binatang. Dengan makhluk jiran apa tak lagi. Binatang pun gitu juga. Saya minum air sekali di kedai di kat lapangan terbang, Telaga Batin. Lama dah. Minum pagi. Kedai tu ada jual roti canang. Mari seorang tua tu, dia pergi basikal. Ingat basikal. Siapa tu pergi kat table tu, nak beli roti canang 30 butir. Dia kata banyak 30 butir canang ni. Buat benda banyak ni. Orang ramai anak banuk dia. Dia tanya dia, tak wang. Buat benda tak wang ramai cucu. Ke nak pergi ke mana? 30 butir. Dok. Nak pergi ke kambing tu. Makan kambing. Ramah mula kambing, doa kambing aku berjalan tu. Dia kutip beri, ada kambing di hodor ke sana. Jadi, kambing tu bila dia keluar daripada kedai tu, kambing mari dah. Dia mari nak makan roti canang dia. Mari dia, apa dia ni? Buat kebaikan pada binatang. Roti canang sutir seria, 30 riyal. Bagi. Kalau kita tengok sini, kucing kan, dia nasi lemak di pasar, dia pergi kucing kat pergi untuk nampak dia pergi pagi-pagi. Baik binatang.
Kita kucing buah duk makan pun, kucing buah kat rumah kita, kita hamba amat duk makan pun, makan keduduk. Awak baik pada binatang. Yang ketiga berakhir, menziarah orang sakit yang tipe kesusahan. Seperti matian, keluarga, banjir, rutuh sebagainya. Orang sakit, musibah, kita pergi ziarah. Sihatlah sikit banyak yang dapat sebut, mudah-mudahan dia memberi sedikit input pada kita dan sama saya sendirilah berhubungan dengan hati ni. Kerana hati tepat segala-galanya. Allah, terima kasih banyak apa yang baik Allah Ta'ala yang tak ada rumah saya sendiri. Allah Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.